Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah bertemu mungkin pertama kalinya di dalam satu slot yang baru dilancarkan oleh Biro Islamiat Isma Kota Kinabalu yang akan mengupas topik yang berkaitan dengan wanita, iaitu fit wanita. Okey, fit adalah satu perkara yang selari dalam kehidupan kita, yang sentiasa bermain di dalam kehidupan kita. Fit ni ataupun kita boleh panggil sebagai fikah, orang Melayu biasanya panggil fikah di sekolah dan sebagainya, adalah satu sistem ataupun satu sistem pelaksanaan ibadah. Jadi Allah telah mengajarkan kepada Nabi dan kemudian Nabi sampaikan kepada kita semua umat Islam tentang cara-cara dan etika untuk melaksanakan kehidupan kita dengan sempurna. Tak kira dalam apa jua sudut. Jadi insya-Allah pada hari ini saya telah beri tanggungjawab untuk menjelaskan ataupun berkongsi dengan penonton sekalian tentang tajuk yang memang selalu kita memang hari-hari bermain dengan, bukanlah hari-hari, maksudnya hari-hari juga kan bermain dengan perkara ni kan. Jadi dia satu benda yang ada setengah orang dah pandai, dah sangat pakar, dan ada setengah lagi yang teragak-agak ataupun yang mungkin kurang mahir dari sudut perkara ini, iaitu sudut taharah. Dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai bersuci. Dalam isu bersuci ni, tajuk bersuci ni sebenarnya kita dah lalui. Kalau ada antara kita ni yang di sekolah agama daripada kecil, sekolah kafar kan, kita dah belajar daripada kecil lagi tajuk-tajuk taharah ni kan. Contohnya wuduk, jenis-jenis air, kemudian mandi dan tayammum. Dan ini 3 perkara yang akan kita kupas hari ini, dan insya-Allah akan menjadi ulang kaji kepada mereka yang dah mengetahui, dan mungkin ada yang terlupa-lupa dan kita boleh ingatkan semua. Okay, sebab tu kita kata ad-din nasihat. Agama ni adalah agama saling ingat mengingatkan antara satu sama lain. Okay? Jadi kenapa kita kena cerita tentang taharah? Kenapa kita kena cerita tentang bersuci, iaitu mandi, wuduk dan sebagainya ni? Okey. Kunci pertama untuk bila kita seseorang Muslim meninggal dunia, perkara pertama yang akan dihisap adalah solatnya, kan? Perkara pertama yang dihisap adalah solatnya. Jadi apakah kunci untuk solat ni, kan? Kunci untuk solat ialah at-tuhur ataupun suci. Okey, bersuci. Jadi kalau kita tak arif ataupun kita tak tahu, tak pandai ataupun tak yakin dengan kesucian diri kita sendiri, macam mana kita nak laksanakan solat dengan baik dan solat kita tu diterima Allah sebagai solat yang sempurna lah, kan? Sah solatnya. Jadi kita kena perhatikan syarat sah solat adalah at-taharah, kan? Bersuci. Jadi kita perlu tengok betul-betul apakah kita telah melaksanakan taharah ni dengan baik.
kan. Ada setengah orang dia macam ambil cincai je. Asalkan dah basuh, okey lah kan. Contoh buang air je kan. Basuh sikit-sikit, lepas tu terus keluar sekejap je. Kan? Padahal sebenarnya memang kita bukan nak gunakan air yang banyak, tapi kita kena pastikan bahawa tempat najis ataupun tempat yang kotor tu telah dibersihkan dengan baik. Contohnya macam kan ada satu hadis juga yang mengatakan banyaknya orang umat Islam ni yang meninggal, yang diazab di dalam kubur kerana tidak suci, tidak membersihkan hadasnya dengan baik kan. Contohnya air air kencing yang terpercik kepada baju pakaian dibawa solat kan. Maksudnya dia buang air tu dalam keadaan yang macam mungkin kalau orang lelaki lah kan, kadang-kadang kencing berdiri kan. Lepas tu air kencing tu terpercik ke pakaian, jadilah pakaian tu bernajis dan dia okey tak apalah macam tu. Jadi tak tukar pun pakaian tu, terus bawa solat kan. Jadi sebenarnya kita nampak macam kecil tapi dia boleh menyebabkan kita disiksa di dalam kubur. Jadi berhati-hati dengan kesucian diri kita untuk persediaan kita solat lah. Ada setengah orang yang bagus lagi, dia jaga solat dia dengan ada pakaian khas untuk solat. Contohnya orang perempuan kan, wanita ni ada telekung kan. Jadi dia bukan saja telekung tu khas untuk solat tu, tapi ada juga pakaian ataupun kain batik dia. Setiap kali nak solat dia akan tukar seluar ataupun kain dia kepada kain khas untuk solat, kain batik khas untuk solat. Lepas tu pakai pula telekung. Jadi maksudnya pakaian dia bukan setakat telekung saja, telekung khas, tapi ada juga pakaian lain ataupun kain yang khas untuk solat. Jadi masa lelaki pun lah, lelaki ada kain pelikat khas, dia tukar seluar dengan kain pelikat dia, macam tu juga wanita lah. Jadi baguslah kalau macam tu kan, kita betul-betul menjaga. Tapi ada setengah orang yang tak berapa rajin, jadi dia gunakan pakaian yang dia pakai, tapi pastikan bila berhadas tak kena najis. Bila dan dia kerap mandilah supaya pakaian yang dia pakai itu sentiasa bersih kan. Okey. Jadi perkara pertama yang kita nak masuk hari ni ialah tentang mandi wajib lah. Sebab antara ketiga-tiga benda yang kita kena buat ni, mandi wajib, wuduk dan tayamum ni, kalau kita nak bersih-bersih mesti kena mandi dulu. Lepas tu baru wuduk, lepas tu barulah tayamum kan. Okey. So, mandi kan. Mandi ni ada dua, mandi wajib dan mandi sunat kan. Apa maksud mandi ni kan? Okey, mandi adalah mengalirkan air, mandi secara istilah dia, mengalirkan air ke badan dengan niat-niat yang tertentu. Okey, kalau kita niatkan mandi sunat, maka dia menjadi mandi sunat lah. Dan kalau kita niatkan mandi wajib, maka dia akan menjadi mandi wajib. Jadi niat mandi itu berubah dia punya kedudukan ataupun dia punya taraf dia bergantung kepada niat. Tapi cara mandi tu sama je kan. Jadi kena perhatikan betul-betul niat kita. Okay. Niat ni innamal a'malu binniyat. Setiap perkara tu bermula dengan niat. Jadi kalaulah niat kita salah, maka salah seluruh amalan kita tu. Contohnya kita nak solat zuhur, kita pergi niat solat asar. Jadi dah batal lah solat kita tu. Maksudnya tak betul lah, tak terima lah sebab kita niat solat asar padahal kita sedang berada di masa zuhur kan. Jadi tak betul lah. Okay. Jadi kena perhatikan betul-betul niat kita. Okay. Jadi apa perkara yang mewajibkan seseorang wanita ataupun seorang muslim ni perlu mandi wajib kan? Perkara yang mewajibkan mandi kan. Yang pertama ialah mati. Okay. Jadi kalau seseorang tu mati, maka dia perlu dimandikan. Dia perlu dimandikan. Okay. Kecuali kalau mati syahid kan. Mati syahid dia tidak dimandikan lah kan. Dia akan dikebumikan, solatkan terus lah. Okay. Jadi mati adalah satu perkara yang perlu mewajibkan mandi. Okey. Contoh macam kalau kita tengok sekarang COVID-19 ni,
orang yang meninggal disebabkan COVID-19, mereka ni tak akan dimandikan tapi dia akan ditayamumkan kan. Jadi itu pun salah satu ijtihad. Ijtihad daripada ulama ataupun pakar-pakar fiqh di Malaysia lah. Okay. Okey, jadi seterusnya yang kedua adalah okey, yang seterusnya ialah junub ataupun janabah. Okey. Janabah ni adalah persetubuhan yang berlaku di antara suami dan isteri. Okey. Maksudnya bila suami dan isteri melakukan hubungan, maka mereka perlu melaksanakan mandi wajib. Okey. Maksud dia adalah apabila keluarnya air mani dan ada rangsangan syahwat. Okey. Jadi perlu kepada mandi wajib lah. Okey. Seterusnya adalah keluar haid. Okey. Haid bagi wanita itu biasa. Bila ada haid setiap bulan wanita akan ada haid kan. Tapi ada setengah orang yang tak keluar haid 2-3 bulan sekali baru keluar. Ataupun ada yang 9 bulan baru keluar kan. Ada juga orang yang keluar haid ketika mengandung. Ini dalam hukum fiqh ada. Dalam pembincangan buku dalam kitab fiqh ni memang ada berlaku haid ketika mengandung. Jadi itu memang dikira haid lah. Dia kena mandi wajib seperti mana orang haid biasa kan. Okey. Seterusnya adalah wiladah, iaitu darah bersalin. Keluar darah ketika bersalin. Lepas bersalin tu keluar darah kan, sekali dengan baby tu ataupun darah akan keluar darah lah. Jadi bila keluar darah tu maksudnya dia kena mandi. Tapi biasanya disekalikan dengan nifas. Maksudnya lepas wiladah dia akan ada hari-hari seterusnya itu akan ada darah lagi. Jadi hari seterusnya itu dipanggil sebagai darah nifas. Bila darah nifas ni kita tak perlulah mandi. Okey, lepas wiladah kita terus mandi, lepas tu tiba keluar darah nifas pula, lepas tu kemudian baru kita mandi lagi, tak perlu. Kita mandi sekali sahaja. Maksudnya lepas wiladah terus sambung dengan nifas, kemudian habis darah nifas terus kita mandi wajib. Tapi kalau ada setengah orang yang hanya keluar darah wiladah sahaja, dia keluar darah wiladah dan tak keluar darah seterusnya, dan nifas tak ada. Jadi dia kena mandi wajib teruslah dan perlu solat kan. Tapi rasa tak ramai lah orang yang tak keluar. Ataupun ada setengah mungkin dalam operation, dia operate dan tak keluar darah. Jadi dia perlu mandi wajib lah kan untuk solat. Okey. Jadi itu adalah 5 perkara yang perlu ataupun mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Okey. Rasanya ramai pun tahu kan 5 perkara ni. Jadi jangan dia bukan mandi wajib ni dia tak sama dengan mandi sunat kan. Jadi wajib kita mandi bila berlakunya 5 perkara ni. Sebab apa? Sebab andai kata kita nak solat, kita solat tanpa mandi, maka solat kita tak sah lah. Jadi kalau kita macam lupa nak kita mandi tapi kita lupa nak niat mandi wajib, lepas tu kita terus solat je, itu pun dikira sebagai tak boleh, tak dikira. Solat yang seterusnya tu tak dikira. Sebab apa? Sebab kita tak niat mandi wajib tu, kita mandi biasa je. Ataupun macam kalau dalam mazhab Syafi'i, sebab kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i kan, jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan mazhab-mazhab lain. Kalau dalam hukum fiqh ni, dia ada satu dipanggil talfiq mazhab. Okay, talfiq mazhab ni adalah kita mencampur adukkan mazhab. Contohnya kita guna sekejap, kita nak guna mazhab Syafi'i, lepas tu sekejap lagi kita nak guna mazhab Hanafi, lepas tu kita nak guna mazhab lain-lain kan, untuk suka kita. Tak boleh. Dia jadi seolah-olah macam kita menggunakan fiqh tu ataupun mazhab tertentu untuk menyenangkan kita, memudahkan kita. Oh, kita rasa senang. Oh, kalau jumhur mengatakan tak apa sentuh lelaki kan, ataupun mazhab Maliki kata tak apa sentuh lelaki kan, bukan mahram kalau tak ada nafsu kan. Jadi tak apalah nak salam lelaki semua kan, ikut suka hati je, tak boleh. Okay? Tapi
andai kata kita rasa kita yakin untuk menggunakan sesuatu mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i, maka gunakan dengan dalil yang betul, dengan rujukan yang tepat, dan jangan heboh-heboh, macam itulah. Kita guna untuk diri kita je, atas keperluan diri kita dan atas ilmu yang kita ada. Jangan kita boleh je lah, kita nak tiba nak war-warkan kepada semua orang supaya ikut apa yang kita buat. Tak boleh lah, sebab semua orang ada kondisi masing-masing. Okay. So yang kedua adalah rukun mandi. Rukun mandi ada 2 sahaja, iaitu niat dan membasuh anggota badan yang zahir. Okay. Jadi semua anggota badan ni perlu dibasuh lah kan. Selit, semua perlu dibersihkan. Okay. Ada hadis yang menunjukkan cara mandi Rasulullah SAW kan. Sayyidatina Aisyah menjelaskan macam mana Rasulullah mandi wajib. Okey. Yang pertama, Rasulullah basuh kedua tangan. Okey, basuh kedua tangan. Sebab apa basuh tangan ni? Kedua tangan ni hikmah dia ialah membersihkan tangan daripada kekotoran yang kita tahu dan kita tak tahu. Kita sedar dan kita tak sedar kan. Kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita pegang, najis ke apa kan. Jadi kita nak ambil air yang seterusnya tu, kita perlu gunakan tangan kita. Jadi pastikan tangan kita dah bersih lah daripada najis. Okay. Kemudian basuh tangan, Rasulullah basuh tangan, kemudian basuh tangan, curah air tangan kanan ke tangan kiri. Basuh tangan kanan dan basuh tangan kiri. Kemudian basuh dengan air yang ada di tangan tu. Okay, daripada dah basuh tangan tadi, lepas tu kita ambil, Rasulullah dia ambil air tu daripada, dia ada cupak Rasulullah. Kalau Google, cuba Google lah. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Ada cupak Rasulullah cupak Rasulullah, dia bentuk dia macam silinder kan, tapi dia tak besar macam gayung kita kat Malaysia ni kan. Dia kata jumlah air dalam yang boleh masuk dalam satu cupak tu dalam 650 ke 700 ml. Jadi Rasulullah mandi dengan 5 cupak sahaja, 4 ke 5 cupak sahaja. Bayangkanlah macam mana kalau kita guna air 500 ml tu, lepas tu kita guna dalam 5 ke 6 botol macam tu. Cubalah kita mandi dengan tu, cukup ke tak? Mesti tak cukup. Biasa sebab kita guna shower kan, mandi guna shower. Jadi air tu melimpah je, tak tutup-tutup kan. Jadi berhati-hati berlakunya pembaziran ketika kita mandi. Jangan membazir tu amalan syaitan. Jadi janganlah kita kalau kita rasa kita nak berhenti, nak ambil sabun ke apa, tutup air dulu, barulah kita buat benda lain macam tu. Okey, kemudian lepas Rasulullah dah ambil air tu, cedok air daripada cupak yang Rasulullah guna tu, dia ambil air dalam cepak tu, lepas tu dia basuh tangan, kemudian dia cedok air tu dan dia basuh di kemaluannya, bersihkan kekotoran yang ada. Kemudian terus lepas tu ambil air, lepas tu kemudian dia ambil uduk, kemudian dia ambil air dan basuh kepala 3 kali. Curah air ke kepala 3 kali, basuh badan sebelah kanan dan basuh badan sebelah kiri. Okay. Itu cara Rasulullah mandi lah. Maksudnya dia kena berwuduk dulu, kemudian barulah teruskan mandi. Okay. Kalau wanita dia perlu tambah satu lagi untuk haid ni. Lebih-lebih haid dan nifas dan wiladah ni, tiga darah yang keluar ni, perlu mencalitkan kotoran yang ada di bahagian bawah tu supaya memastikan bahawasanya darah yang sebelum ni tu dah tak ada, dah habis kan. Andai kata ada lagi, maka kita tak boleh mandi wajib lagi lah kan, maksudnya kita masih berada dalam keadaan haid. Tapi kalau andai kata dah bersih, maka kita boleh teruskan dengan mandi wajib. Okay. Jadi terus untuk memastikan lah kan, memastikan kotoran dah tak ada. Okay. Okay, jadi apa yang kita boleh ambil daripada cara mandi Rasulullah ni? Pastikan bersihkan kotoran. Kalau ada kotoran, bersihkan dahulu. Kemudian mandi wajib ni, bila kita niatkan mandi wajib, maka dia akan
masuk sekali mandi sunat. Maksudnya kalau contoh kita mandi wajib ketika hari Jumaat kan, contohnya kita haid dan hari Khamis tu habis, malam dah habis, jadi esoknya kita nak mandi wajib kan, untuk solat subuh dan ataupun solat zuhur ke, kita nak mandi wajib, maka kita niatkan mandi wajib, jadi kita akan dapat mandi sunat sekali lah. Pahala sunat tu akan dapat sekali. Kemudian bila kita lepas mandi hadas, kita dah tak perlu ambil wuduk lagi. Kecuali kalau kita sentuh lah bahagian-bahagian kemaluan tu semula, kita kena ambil wuduk balik lah. Tapi kalau tak, kita boleh terus tak perlu dah berwuduk semula kan. Sebab tu Rasulullah diguna 4 cupak tu dah cukup kan. Sikit je air tu dia tak perlukan banyak-banyak sebab dia dah wuduk dan mandi, tekan kemudian terus kan, sebab mula-mula sekali dia dah bersihkan kemaluan, kemudian ambil wuduk, kemudian ratakan air di seluruh tubuh, jadi dah bersih lah kan. So tak perlu air yang banyak. Tapi kalau kita punya adat dekat Malaysia ni, guna air shower, lepas tu ataupun air baldi yang besar, kita ambil dengan gayung kan. Jadi kena berhati-hatilah kan. Ada hadis kan yang mengatakan walaupun kita ambil wuduk di sungai pun kita perlu berjimat, tak boleh membazir, apatah lagi lah kalau air dekat dalam bilik air ni kan. Okey. Seterusnya, apa perkara sunat yang perlu dilakukan, yang boleh dilakukan, kita dapat pahala sunat lah bila kita buat perkara-perkara sunat ni kan. Yang pertama ialah basuh kedua-dua tangan kita di luar bekas air. Maksudnya tadi bersihkan kotoran tu, kita basuh tangan kita dulu sebelum kita masukkan tangan. Macam Rasulullah dia masukkan tangan, tapi kalau mazhab Syafi'i dia tak boleh masukkan tangan tu sebab dia merubah air tu jadi air mustakmal. Jadi kita tuang air tu kat tangan kita supaya dan kita bersihkan lah. Lepas tu kalau kita nak ambil wuduk pun kita akan tuang je air tu, tak perlu kita cedok tangan tu kan. Okay, kemudian sunat lagi ialah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berwuduk pun sunat, menyelati rambut dan kulit kepala. Maksudnya rambut kita ni tebal kan, ada setengah orang rambut dia tebal, jadi dia kena selat-selat rambut. Kalau orang yang rambut jarang-jarang tu tak payah selat pun dah boleh sampaikan kulit kepala. Jadi kalau yang rambut dia tebal, dia perlu selatkan dengan jari-jari dia supaya masuk ke seluruh sampai ke kulit kepala. Okay. Kemudian mendahulukan yang tangan kanan, kemudian baru tangan kiri, dan membasuh lipatan badan. Sebenarnya orang yang badan besar sikit kan, yang ada perut berlipat-lipat ataupun di bahagian sini ke kan, bahagian pelipat-pelipat yang ada ni perlu diselat-selat supaya dia masuk air ke kawasan tu. Okay, dan yang ketujuh ialah mengusuk badan kan. Mengusuk badan. Kalau kita tengok mungkin lelaki lah kot yang selalu bermudah-mudah, ataupun bukanlah mudah-mudah, maksudnya selalu macam mandi dia cepat sangat kan. Macam mana boleh cepat, rupanya tak basuh pun bahagian belakang ke, bahagian tak sampai je tak basuh. Jadi kena pastikan air bukanlah kita nak suruh guna banyak air, tapi pastikan kita menggosok-gosoklah badan kita ni sebab dia adalah amalan sunat. Okay. Kemudian mandi sunat yang ada. Mandi sunat yang pertama ialah solat Jumaat, mandi untuk solat Jumaat, mandi hari Jumaat. Kalau kita tak solat Jumaat, kita mandi hari Jumaat, sunat Jumaat. Kemudian mandi sunat 2 hari raya. Kemudian mandi selepas berbekam. Mandi selepas sembuh dari penyakit gila. Kemudian mandi untuk ihram. Mandi untuk kita masuk ke kota Mekah. Kemudian mandi untuk wukuf di Arafah. Mandi sunat gerhana matahari dan bulan. Mandi sunat minta hujan kan, untuk kita nak kemarau yang panjang. Zaman Rasulullah dulu pernah berlaku kan. Jadi mandi sunat minta hujan. Kemudian mandi sunat untuk orang yang memandikan jenazah. Okay. Jadi ini adalah antara mandi-mandi sunat yang boleh dilakukan lah. Jadi kita banyakkan melakukan amalan sunat je, dia akan dapat pahala free. Kan kita mandi hari-hari, tapi mandi tu tak dapatlah pahala sunat sebab kita tak niat pun sunat kan. Jadi sunat ni dia lebih. Kalau yang perkara harus tu, mandi biasa tu kira harus kan. Tapi bila dia sunat ni, maka amalan yang dilakukan Rasulullah kan, mesti kita
kita dapat pahala amalan, melakukan amalan-amalan sunat. Okay. Contohnya, kalau seseorang mandi dalam kolam, sekarang ni ada kolam renang yang besar, air dia melebihi 2 kolam. Adakah hukum dia boleh ke tak boleh? Kan? Dia boleh lah, sebab apa? Sebab air tu sudah melebihi 2 kolam, jadi dianggap suci. Kecuali kalau dalam kolam tu kita nampak zahir ada najis ataupun air tu telah berubah warna dan rasa dan sebagainya, maka dia tak bolehlah tak bolehlah kita gunakan untuk mandi wajib. Kan? Jadi macam tu juga kalau kita nak mandi wajib di dalam kolam, kena berjimat juga. Walaupun air tu banyak sebesar kolam tu, tapi kita perlu jimat lah, maksudnya masuk dalam kolam tu, bersih-bersihkan dan keluar, kan? Ambil uduk lah. Okey. Dan perkara penting ialah perlu niat, kan? Niat tu yang membezakan antara kita mandi kolam biasa dengan mandi wajib. Okey. Seterusnya kita masuk kepada tayammum. Okey, tayammum adalah satu rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah semasa menghadapi keadaan yang menghalang untuk menggunakan air. Kalau kita duduk dengan air tapi kita tak dapat nak guna air pada waktu tu, maka kita dibolehkan untuk melakukan tayammum. Okay? Jadi secara syaraknya dia adalah menyapu muka dan kedua belah tangan dengan debu tanah yang bersih, kan? Maksudnya jangan kita fikir tayammum tu macam wuduk, nak kena basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, kan? Tak, rukun tayammum ada 2 sahaja, iaitu maksudnya ada rukun tayammum ada 4 lah, ada 4. Yang pertama niat, yang kedua menyapu muka, ketiga menyapu tangan, dan keempat adalah tertib. Okay. Kalau saya dulu ingat pernah juga melakukan tayammum ni waktu naik Gunung Sinai lah. Waktu dulu tu, muda-muda dulu naik Gunung Sinai, waktu ke atas tu ada suasana sejuk, terlalu sejuk sangat, kan? Jadi kita tak mampu nak sentuh air ni, sejuknya ya Allah. Kan? Jadi memang ramai orang yang melakukan tayammum. Jadi kita tepuk je kat atas tanah tu dan kita sapu muka kita, kan? Di sini. Kemudian di sini. Dan kita bawa ke depan. Itulah teknik untuk tayammum. Ini. Kemudian ini tarik ke depan. Tarik ke depan. Itu membasuh muka, menyapu muka untuk tayammum, kan. Kita niat dulu, kita sapu muka dan kemudian kita sapu tangan. Macam mana kaedah sapu tangan? Kita tepuk tangan kita di tanah tu sekali-sekali, tapi pastikan tangan kita ni renggang, direngkangkan. Okay, tak boleh macam ni. Kan? Biar dia masuk kat bahagian tengah-tengah tangan kita ni, sela-sela ni, tepuk di atas tanah, debu tanah tu, dan kita letakkan di bahagian apa? Gunakan ni, bahagian luar tangan ni lah, luar tangan ni. Jadi kita letakkan di sini, tarik sampai ke bawah, dan kita pusing tangan kita ni dan tolak ke depan. Jadilah tayammum. Okay. Kemudian buat lagi sebelah, benda yang sama. Ini kaedah yang sama. Okay, jadi dan akhir sekali rukun tayammum adalah tertib. Jadi perlu buat muka dulu sebelum tangan. Tak boleh kita tepuk-tepuk terus kita buat tangan. Tak boleh, sebab dia rukun dia mesti ada tertib. Maksudnya berturut. Berturut ni mengikut turutan. Mula muka ni dulu, kemudian sapu muka dan kemudian sapu tangan. Okay. Okey, kenapa kita kena buat tayammum ni? Ataupun bila masa yang kita boleh menggunakan kaedah tayammum? Yang pertama ialah bila tak ada air. Maksudnya rumah kita tak ada air, air terpotong, lepas tu air yang kita takur pun dah habis. Jadi waktu tu kita bolehlah menggunakan kaedah tayammum. Kemudian ataupun sakit, uzur ataupun sakit. Maksudnya dia ni sakit yang tak boleh kena air, kan? Ada zaman Rasulullah dulu pun ada seorang sahabat yang
dia kata tak boleh kena air. Dia nak ambil uduk tapi dia tak boleh kena air. Dia nak buat macam mana? So sahabat-sahabat kata kena mandi juga, kena uduk juga, kena guna air. Jadi lepas dia guna air, dia sakit lagi teruk kan. Dia yang sampai membawa kepada kematian. Jadi Rasulullah kata kemudiannya boleh je kamu bertayamum. Jadi gunalah kaedah tayamum kan kalau kita sakit. Jadi kalau kat hospital kita boleh tengok lah ada setengah-setengah orang yang tak boleh wuduk, maka dia boleh ditayamumkan. Okey. Ketiga ialah air ada. Bila kita perlukan tayamum ni bila ada air. Tapi air yang ada tu cukup-cukup untuk kita gunakan untuk minum ataupun masak dan keperluan lah. Maksudnya memang tak cukup lah. Kalau benda lain kita ambil juga untuk benda lain memang tak cukup. Jadi kita boleh bertayamum. Yang keempat ialah jarak jauh daripada tempat air. Contohnya kat rumah kita tak ada air. Lepas tu kita dah cari sekitar rumah kita ni pun tak ada air. Jadi jarak kalau kita nak pergi ambil air 3 kilometer ke depan baru ada air. Jadi bolehlah dibolehkan tayamum. Dulu mungkin kita kata jarak jauh tu 2.5 km tu patutnya 2.5 lah. Lebih daripada 2.5 dikira boleh tayamum. Tapi dalam radius 2.5 tu ada air, maka kita kena guna air lah untuk wuduk kan. Jadi kalau sekarang ni kita rasa 2.5 tu sebenarnya dekat je kan. Kita naik kereta dah boleh pergi ke masjid-masjid yang berdekatan ke. Biasanya masjid mesti ada air. Jadi kita pergi dalam masjid-masjid yang berdekatan kan. Jadi, tapi kalau susah ataupun kita rasa jauh, tak ada kereta, tak ada kenderaan, maka bolehlah kita gunakan kaedah tayamum. Dan yang kelima ialah cuaca yang sejuk kan. Macam kita tadi lah. Cuaca yang sejuk sampai tembus ke tulang. Kalau kita pergi luar negara ni sejuk dia memang yang melampau. Sampai tak pernah lah rasa sampai negatif. Tapi kalau yang 4, 5 pun dah cukup sejuk. Tak lagi lah negara-negara yang ada salji. Memanglah sejuk dia tahap tembus ke tulang. Jadi kalau kita tak mampu untuk gunakan air, maka boleh menggunakan kaedah tayamum. Okey. Macam mana kita nak apa yang kita boleh guna untuk tayamum ialah debu tanah kan. Tapi sekarang ni dah ada teknologi lagi, ada banyak orang menjual debu-debu dalam botol kan, dalam botol debu tayamum kan. Jadi bolehlah beli. Kalau dah pada waktu tu boleh beli, belilah kan. Okey, kemudian syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum mesti dilaksanakan ataupun dilakukan tayamum ni ketika dah masuk waktu solat. Tak boleh kita sekejap lagi 2 minit nak azan ni, kita terus tayamum, tak boleh. Mesti tunggu azan dulu, masuk waktu dulu, barulah kita bertayamum. Kerana apa? Kerana kita melaksanakan tayamum ni sebagai ganti kepada wuduk dan dia dilakukan ketika darurat lah, maksudnya ketika kecemasan sahaja. Jadi kalaulah lepas azan tu tiba-tiba ada air, maka kita dah tak boleh bertayamum. Okey. Kemudian mestilah menghadap kiblat. Kemudian gunakan debu yang suci. Gunakan debu yang suci. Yang keempat, mencari air selepas masuk waktu. Selepas kita dah masuk waktu tu, mesti kita cari air dulu. Kalau betul-betul dah tak ada, baru kita bertayamum. Yang kelima, mestilah membuang najis. Kalau kita belum mandi wajib, kan, air tak ada ni. Lepas tu, macam mana nak buat? Tak mandi wajib lagi. Macam nak solat dah masuk waktu kan. Jadi, kita gunakan debu tu untuk tayamum dulu untuk niat mandi wajib. Kemudian, barulah kita kira kita berwuduk tu untuk mandi wajib, untuk sekali lah. Tapi lepas tu kita kena mandi semula lah untuk mandi wajib, untuk solat dan mandi wajib. Okey. Kemudian okey, kalau apa yang membatalkan tayamum, samalah dengan perkara yang membatalkan wuduk kan. Kalau keluar angin, murtad, bila dah ada air, lepas tu dan kita mampu menggunakan air. Jadi terbatallah keringanan untuk menggunakan kaedah tayamum. Okey.
suka saya nak mengingatkan di sini tentang tayamum ni. Bila kita nak menggunakan tayamum, kita kena pastikan dah masuk waktu. Kemudian tayamum ni hanya digunakan untuk satu solat wajib sahaja dan beberapa solat sunat. Maksudnya solat sunat tak kisahlah berapa banyak, tapi kalau solat wajib satu sahaja. Tak bolehlah kita nak satu solat kita tunggu lagi untuk solat wajib seterusnya, ataupun kita nak qada solat ke apa ke, kita perlu tayamum lagi sekali. Maksudnya dia sah untuk satu solat sahaja. Jadi kita perlu tayamum semula untuk solat yang seterusnya. Okey, jadi itu selesai untuk tayamum dan mandi. Dua perkara kita selesai. Okey, sekarang ni kita masuk kepada wuduk. Okey, wuduk ni adalah perkara yang kita sentiasa lakukan setiap hari. Okey, setiap hari wuduk ialah membersihkan anggota badan untuk melakukan ibadah. Kita mengambil wuduk untuk membersihkan anggota badan untuk beribadah. Jadi apa fardu wuduk ni? Fardu wuduk ialah berniat. Berniat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Berniatkan berwuduk nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, kemudian yang kedua ialah kita membasuh muka. Lepas kita niat, kita basuh muka. Niat tu boleh juga dilakukan dalam bahasa Melayu. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, kita gunalah bahasa Melayu. Maksudnya kita sebutlah sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okay? Kemudian kita membasuh muka. Basuh muka daripada atas ke bawah. Dan pastikan melebihkan di bawah ni lah. Sunat melebihkan sebab apa? Sebab kita takut ada bahagian yang tak kena wuduk. Okey, yang ketiga ialah kedua tangan, basuh kedua tangan hingga ke siku. Kalau kita basuh siku ke tangan boleh ke? Tak digalakkan sebab bagus kita basuh daripada tangan ke siku. Kemudian menyapu sedikit air di bahagian kepala. Kita sapu kepala, sapu sedikit air kepala. Kemudian basuh kaki sehingga ke buku lali. Basuh kaki sehingga ke buku lali. Dan kemudian tertib. Yang akhir sekali mesti tertib. Maksudnya dia mestilah dilakukan secara berturut-turut. Mengikut turutan. Berturut dan mengikut turutan. Dia tak bolehlah kita tiba-tiba nak basuh kaki dulu, kemudian baru basuh kepala. Tak boleh. Okey, seterusnya adalah sunat wuduk. Okey, apa yang kita sunat lakukan ketika berwuduk? Yang pertama ialah membaca bismillah. Baca bismillah sebelum berwuduk, kemudian niatkan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua ialah membasuh tangan. Basuh tangan lah, basuh tangan ni macam tadi kita mandi tadi, Rasulullah dia sendiri membersihkan tangan dia sebelum dia nak wuduk kan. Macam tu juga kita sunat membasuh tangan sebelum berwuduk. Kemudian bersugi. Sugi ni pun bagus. Kalau kita kat sini gosok gigi lah kan. Kemudian berkumur-kumur. Masukkan air sedikit ke dalam hidung. Kemudian membasuh semua kepala. Kalau mazhab Syafi'i tadi dia kata basuh sebahagian daripada kepala kan. Tapi kalau sunat ni kita membasuh ataupun menyapu air ke seluruh kepala. Kemudian kita menyapu telinga, menyelati janggut-janggut, membasuh tangan yang dahulu, kanan dahulu, kemudian barulah kiri. Seterusnya kita membasuh anggota secara 3 kali. Kalau yang wajib 1 kali saja, tapi sunatnya melakukan sebanyak 3 kali. Dan akhirnya berturut-turut. Maksudnya selepas kita ambil basuh muka, kita mesti basuh tangan. Maksudnya mesti lakukan secara berturut-turut. Boleh tak kalau kita ambil wuduk, lepas tu akhir sekali kita tak nak basuh kaki lagi. Kita nak basuh kaki lambat sikit. Contohnya kita nak pergi ke surau ke, kita basuh kaki di surau. Boleh ke tidak? Boleh, tapi tak dapatlah pahala sunat kan. Tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan tak boleh sebab wuduk ni perlu ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Yang kata tak boleh kerana wuduk ni perlu disempurnakan
sebelum air tu kering. Maksudnya daripada kita basuh muka ke basuh tangan tu tak boleh dah biarkan sampai muka tu dah kering, kita duduk dulu, kita pergi tempat lain dulu, lepas tu baru kita sambung dengan apa dengan tangan. Tapi tu sunat lah, sebenarnya sunat. Okay. Kemudian yang terakhir ialah at-tasyahhud dan doa. Doa selepas wuduk, tasyahhud dan berdoa. Kalau ada hadis yang mengatakan tentang tasyahhud ni, sebenarnya dia ganjaran yang besar bagi orang yang melakukan tasyahud dan berdoa. Apa doa dia? Tasyahud ni ialah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Selepas selesai kita basuh kaki tu, kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Doa ni kan, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang di antara kamu yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduk tersebut, kemudian menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, illa futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Kan, mereka ni akan masuk, orang-orang yang ambil wuduk dengan sempurna kemudian membaca doa, bertasyahud dan membaca doa, maka mereka ni akan dibukakan 8 pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia sukai. Nak kata kelebihan orang yang bertasyahud ni, orang yang wuduk ni biasa kan, kita solat mesti kita akan berwuduk, tapi orang yang berdoa selepas wuduk ni jarang. Jadi sebab itulah kan ganjaran dia besar untuk orang yang berdoa ni. Jadi kita jangan ambil remeh dengan perkara-perkara kecil ni lah. Sebenarnya mungkin perkara-perkara kecil ni yang akan menyebabkan kita boleh masuk syurga kan. Ada setengah orang dia kata betul ke boleh masuk syurga ni, alah baca doa je pun kan. Tapi sebenarnya nak istiqamah tu susah, nak jadi orang yang melazimi doa tu susah. Jadi sebab tu lah Allah bagi ganjaran yang besar kepada kita lah. Dan memahami erti doa tu sendiri, maksudnya kita merealisasikan tanggungjawab syahadah tu dengan doa wuduk kita tu sendiri lah. Okay. Jadi seterusnya, apakah perkara yang membatalkan wuduk pula? Okay, tadi kita dah tengok fardu wuduk, sunat wuduk. Kemudian kita tengok pula apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Yang pertama ialah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Maksudnya kita najis keluar ke, ataupun kita kentut ke kan. Kentut dia panggil kentut vagina, ada wanita-wanita kentut vagina dan sebagainya. Semua pun selagi mana dia keluar angin dan kita rasa dia keluar dan ada bau, maka dia kira sebagai kentut lah kan. Jadi perlu berwuduk semula. Kemudian tidur dalam keadaan papan punggung yang tidak tetap. Kalau dia tidur baring, maka tak kira punggung tak tetap lah. So kena ambil wuduk semula. Tapi kalau dia baring tapi dia tak tidur, dia cuma baring je. Contohnya dia lepas solat maghrib tu dah siap apa-apa semua, dah nak baring sekejap tapi tak tidur, scroll handphone ke apa kan, lepas tu terus bangun untuk solat boleh kan, tak batal selagi dia sedar lah, dia sedar yang dia tak kentut lagi kan. Sebab bila dia tak tidur dia sedar lah. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan dia baring dan dia tertidur, maka dia perlu walaupun sekejap, walaupun tidur tu sekejap, dia hilang dari radar sekejap, maka dia perlu ambil wuduk semula kan. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan duduk macam ni, dia tertidur kan. Dia tidur, maka dia tak perlu ambil wuduk semula. Sebab apa? Sebab punggung dia tetap duduk di atas papan lah kan. Papan punggung dia tu tetap. Jadi tak perlu ambil wuduk semula. Kecuali kalau ada bunyi yang memang bunyi kentut lah, yang betul-betul dia sedar bahawa dia sedang dia kentut ataupun ada najis, maka dia perlu ambil semula. Okey, yang seterusnya adalah hilang akal. Hilang akal ni termasuklah gila, termasuklah pingsan. Pingsan ni tak sedar kan, hilang akal. Kemudian mabuk. Orang yang mabuk ni dia batal lah hidup dia kan. Sebab apa? Dia tak sedar apa yang dia sedang lakukan. Kemudian seterusnya bersentuhan kulit lelaki perempuan
yang bukan mahram. Ini dalam mazhab Syafi'i lah, dia mengatakan mazhab Syafi'i tak berpegang bukan mahram tak boleh bersentuh. Okey. Kecuali macam contoh kalau di Mekah tu ada setengah kita menukar mazhab ke mazhab yang lain sebab darurah lah kan, kita menggunakan mazhab lain. Jumhur ulama mengatakan tak apa kalau bersentuh antara lelaki dan perempuan. Sebab sebab waktu tu kalau di Mekah tu contohnya susah kan, macam kalau nak ambil uduk jauh kan, ramai orang kan, jadi bersentuh dengan lelaki tu kita tak boleh nak kawal. Jadi kita bolehlah menggunakan mazhab jumhur ulama. Okey. Kemudian yang kelima ialah menyentuh kemaluan, sama ada menyentuh kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya kita dah ambil uduk, tiba-tiba anak kita buang air besar kan. Jadi terpaksalah bersihkan dulu. So bila kita dah bersihkan punggung dia sebagainya, maka kita perlulah ambil uduk semula kan. Walaupun bukan kemaluan kita, bukan punggung kita, tapi kita pun kena ambil uduk juga. Okey, yang seterusnya ialah menyentuh dubur bahagian belakang. Menyentuh dubur bahagian belakang. Maksudnya menyentuh kubur dan dubur perlu ambil uduk lah. Okey. Apakah perkara yang haram dilakukan tanpa wuduk? Haram dilakukan tanpa wuduk. Yang pertama ialah solat. Kita tak boleh solat kalau tak ada wuduk. Kemudian tak boleh tawaf tanpa wuduk. Tak boleh menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran sendiri. Nak sentuh Al-Quran tak boleh, nak bawa Al-Quran apatah lagi lah, tak boleh. Tapi kalau kita bawa handphone yang dalam dia ada Al-Quran, macam mana hukum dia? Boleh lah. Sebab apa? Sebab kita sedang membawa handphone, bukan kita bawa Al-Quran. Okay. Dan kalau kita nak baca Al-Quran pun pada waktu kita haid ataupun kita tak hadas, kita baca Al-Quran boleh, tapi bukan baca Al-Quran tak boleh. Dia perlu niatkan zikir ataupun kita mengulang hafalan boleh. Cuma kita tak boleh menyentuh ayat Al-Quran tu lah. Kalau kita mengulang ke, kita tak boleh sentuh ayat Al-Quran tu. Okay. Kemudian contohnya kita bawa Al-Quran dalam beg. Biasa perempuan kan, dia bawa handbag. Dalam handbag tu macam-macam ada, termasuklah Al-Quran. Jadi kalau dia berhadas, contohnya dia dah tak ada wudu kan, tapi dalam beg dia tu ada Al-Quran lagi. Macam mana dia nak bawa? Boleh tak dia nak bawa beg tu lagi? Boleh. Sebab apa? Sebab dia membawa barang-barang lain selain daripada Al-Quran sahaja kan. Okey, kemudian antara isu-isu yang ada dalam buku ni adalah menyentuh lelaki dan perempuan kan. Tadi saya dah sebutkan kalau tak ada rasa, sebenarnya kalau tak ada syahwat maka dia tak haram lah kan. Kemudian okey, kemudian seterusnya bila ada maksudnya kalaulah bersentuhan antara lelaki dan perempuan tu tak ada nafsu, maka bolehlah kan. Waktu contohnya kita dalam keadaan-keadaan yang tertentu kan. Contohnya setengah orang berpandangan suami dan isteri, kalau mazhab Syafi'i suami dan isteri tak boleh sentuh lah batal wuduk. Tapi ramai juga yang menggunakan mazhab jumhur ulama lah yang mengatakan tak apa bersentuh antara suami dan isteri selagi dia tak mendatangkan syahwat. Maksudnya sentuh, kalau sentuh kan nak pas anak ke ataupun nak buat apa-apa lah kan, macam tersentuh, tak apalah selagi tak ada nafsu kan. Tapi kalau sentuh yang lebih maka terus akan batal lah kan. Jadi kalau kita nak gunakan mazhab lain tu, sebenarnya kita perlu ada ilmu, kita kena tahu dalilnya dan kita kena ada rujukan. Kena carilah rujukan dulu, barulah kita tahu dan kita boleh amalkan. Kalau tak, kita akan menggunakan dia dengan
kita akan ambil ringan. Bahayanya bila kita tahu banyak-banyak mazhab ni, oh aku nak guna macam ni lah sebab imam ni mazhab ni kata macam ni. Oh aku nak guna yang ni lah sebab apa mazhab ni kata macam ni. Ikut suka hati kita. Ada kali kita gunakan mazhab Maliki, ada kali kita guna Hanafi, ada kalanya kita guna mazhab Syafi'i. Tak boleh. Itu dipanggil talfik mazhab, dan talfik mazhab ni sebenarnya berdosa lah. Kan? Jadi kita nak mengelakkan daripada talfik mazhab ni, maka kita kena arif ataupun kita kena belajar, kaji apa yang kita nak ikut. Contohnya ada tempat tertentu yang kita rasa suka untuk kita gunakan mazhab Syafi'i ini, maka kita boleh beralih ke mazhab lain tapi dengan hadis dan dengan dalil-dalil yang jelas. Okey. Contoh macam kalau kita ambil wuduk, isu-isu lain yang sekitar wuduk ni, antaranya kalau seseorang tu tangan dia berbalut, kan? Tangan dia berbalut. Macam mana nak ambil wuduk kalau tangan berbalut? Okey, macam balutan simen kan, kalau tangan dia patah, kena balut dengan simen, macam mana nak ambil wuduk ni? Okey, kalau apa yang dikeluarkan oleh Hakim, dia perlu melaksanakan dua. Itu wuduk, mula ambil wuduk dulu dan sapukan air tu di bahagian simen tu. Kemudian dia perlu bertayamum juga untuk meratakan air, meratakan tanda dia tak mampu membasuh anggota wuduk. Okey, maksudnya dia perlu buat 2 kali lah. Okey, jadi itu pendapat Hakim dan kita boleh ikutlah macam mana cara yang telah ditetapkan. Tapi kalau contoh di hospital kan, yang nak buatkan tu ialah nurse-nurse ataupun staff-staff di hospital dan tenaga yang nak buat tak banyak. Jadi mereka boleh buat satu je, contoh ambil uduk saja. Jadi mereka ambil uduk je, ambilkan uduk untuk pesakit tersebut, kan, ambil uduk, sapu je atas, tu tak perlu tayamum lagi. Jadi kita sesuaikan ikut keadaan. Yang pentingnya mereka dapat bersuci sama ada wuduk ataupun tayamum, kemudian dapat menunaikan solat dengan baik. Jadi saya rasa cukuplah 3 ni perkara yang mandi, wuduk dan tayamum ni yang kita sebutkan tadi, dah merangkumi semua part yang perlu kita sentuh, kan, daripada sunat, daripada wajibnya, daripada fardu, rukun dan sebagainya, semua kita dah sentuh. Jadi diharap dapat memberi pencerahan, dalam masa yang sama dapat mengingatkan kita semula. Kalau kita dah tahu tapi kita lupa, kita ingatkan semula, kan, cara-cara untuk mandi wajib, kan, perlunya berwuduk, perlunya membersihkan tangan, dan jangan sesekali mengambil ringan tentang bersuci ni. Sebab apa? Sebab bersuci ni tadi macam saya sebut tadi lah, kan, perkara yang penting untuk sahnya sesuatu ibadah. Contohnya solat, kan, contohnya tawaf, apalagi nak sentuh Al-Quran pun perlu ada wuduk, kan, perlu suci daripada hadas. Jadi jangan sesekali mengambil ringan isu taharah, kerana dia boleh menjadi asbab untuk kita mendapat azab di dalam kubur dan seterusnya di akhirat nanti, kan. Okey. Jadi okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini membantu sedikit sebanyak semua wanita-wanita di luar sana, khususnya di Sabah ni yang agak mungkin kurang terdedah dengan pendedahan fik-fik yang fik-fik tentang ibadah ni lah, kan, suci dan sebagainya. Mudah-mudahan memudahkan kita urusan kita seharian dalam melakukan ibadah kita, kan. Jadi untuk itu saya teruskan, semua penonton teruskan menonton fik ibadah, fik wanita secara mingguan, 2 minggu sekali melalui Facebook Isma Kota Kinabalu, Bio Islamiat, 2 minggu sekali, insya-Allah. Okey. Jadi saya terusnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.